الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis 472. Masih lagi di bawah bab yang ke-50. Bab ma yata'allaqu bil qiraat. Bab yang berkaitan dengan bacaan-bacaan, cara-cara membaca Al-Quran. Hadis Abi Darda'i radhiyallahu anhu an Ibrahim qala qadima ashabu Abdillah ala Abi Darda fatalabahum fawajadahum faqala ayyukum yaqra'u qira'ata Abdillah qala kulluna qala fa ayyukum ahfaz fa asharu ila Alqamah qala kaifa sami'tahu yaqra' wal layli idza yaghsha qala Alqamah wal zakari wal unsa qala ashhadu anni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hakadha wa haula'i yuriduni ala an aqra' wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa wallahi la utabi'uhum. Jadi hadis Musnad Abu Darda, riwayat daripada Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai, kata dia, beberapa orang anak murid Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, datang menemui Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka Abu Darda fatalabahum fawajadahum faqala ayyukum yaqra. Jadi beberapa orang murid-murid Abdullah bin Mas'ud datang menemui Abu Darda. Jadi mari ni mencari Abu Darda. Dia mari di sini dalam syarah kata mari ke Syam. Jadi Abu Darda mencari mereka. Dia kata tiba di Syam juga. Mana gak anak-anak murid Abdullah bin Mas'ud ni, aku nak jumpa. Jadi Abu Darda mendapati mereka, jumpalah. Kemudian Abu Darda bertanya, siapakah di antara kamu semua ni yang membaca dengan bacaan qiraat Abdullah? Mana riwayat bacaan yang diambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi mereka semua tu kata, kita semua kita semua ni membaca mengikut qiraat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abu Darda bertanya, di antara kamu ni siapa pula paling hafiz, paling lebih ingat lagi? Jadi mereka semua tu isyarat kepada Alqamah. Jadi Alqamah ni dalam ilmu hadis juga, dialah antara murid terulung bagi Abdullah bin Mas'ud. Maka Abu Darda bertanya, bagaimana engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud itu membaca surah Wal-Lail, iaitu ayat surah Wal-Lail, Wal-Lail idza yaghsha, dan demi malam apabila ia menyelubungi alam ini dengan kegelapannya. Kata Alqamah, waz-zakari wal-unsa, dia baca waz-zakari wal-unsa. Maknanya yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud seperti yang diriwayatkan oleh murid-murid dia, dan di sini dibaca oleh Alqamah, iaitu wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla
wadzakari wal unsa. Manakala hak biasa tu qiraat orang lain wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqaz zakara wal unsa. Jadi dalam bacaan Ibnu Mas'ud itu terus wadzakari wal unsa, tak ada wama khalaqa. Yani dan demi Tuhan yang mencipta lelaki dan perempuan, mana pasangan. Jadi seperti mana malam itu pasangan dia siang hari, wal laili idza ghasya wan nahari idza tajalla, dan demi siang hari bila mana dia menjelma. Jadi pasangan tu malam siang. Begitu juga lelaki pasangan dia perempuan. Maka Abu Darda berkata, aku bersaksi bahawa aku mendengar Nabi SAW membaca lagu ni lah. Maknanya di sini apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan diajar pada murid-murid dia sama seperti yang dibaca oleh Abu Darda. Dan Abu Darda kata lagu ni lah juga aku dengar daripada Nabi. Kemudian dia kata, dah mutu tu wahaulai, mana ada beberapa orang ni jadi orang mana ni, pokok Syam lah, orang-orang Syam ni dia nak aku baca wama khalaqaz zakara wal unsa. Dia nak aku baca wama khalaqaz zakara wal unsa, dan demi Tuhan yang mencipta lelaki dan perempuan dan tak ada betina, wallahi demi Allah aku tidak akan turut mereka. Maknanya aku akan tetap baca seperti mana aku dengar daripada Nabi, yakni wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa zakari wal unsa. Aku nak baca lagu tu. Aku tak akan turut mereka yang mana mereka tu baca wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Sebab apa? Sebab dia iktimak, dia berpegang hak mengikut orang Nabi baca. Jadi hak kita baca dalam mushaf ni, hak kita baca qiraat ada dalam mushaf Utsmani ni, wa ma khalaqaz zakara wal unsa, seperti yang dibaca oleh orang Syam. Jadi di sini nampak apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan juga Abu Darda ni tak serupa dengan apa yang dibaca oleh majoriti sahabat yang menjadi pegangan dalam masa Utsmani. Hak kita baca sapalan ni. Cuma di sini oleh kerana hadis ni hadis sahih, riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, maka di sini jelas menunjukkan bahawa lagu ni lah yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan juga Abu Darda seperti yang dia terima daripada Nabi. Cuma hadis ni dia agak muskil lah. Macam mana tak serupa kita dengan Ibnu Mas'ud dengan Abu Darda ni. Maka kata salah seorang daripada ulama mazhab Malik, kata Al-Mazari, kata dia hadis-hadis seperti ni hadis ni dan juga hadis seperti ni, maknanya terdapat bacaan sahabat-sahabat yang tidak serupa dengan mushaf Utsmani, mushaf kita baca sekarang ni. Maka itu dikira sebagai bacaan yang sahabat-sahabat tu baca, ataupun bacaan yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan juga Abu Darda ni adalah mansukh. Hak terakhir, maknanya hak bacaan terakhir, hak Jibril mari baca di hadapan Nabi, dah. Hak Nabi buat mulai kaji dengan Jibril, seperti hak ada dalam mushaf Utsmani ni. Jadi sekarang ni kita nak baca mana? Baca hak mushaf Utsmani lah. Hak ada dalam Quran, hak kita siapa pada kita. Cuma di sini kita nak tengok sikap sahabat. Hak mana dia terima daripada Nabi, hak itulah dia baca dan dia mempertahankan. Cuma di sini kita kata boleh jadi Ibnu Mas'ud dan juga Abu Darda ni dia tidak tahu bacaan terakhir Nabi. Mungkin dia terlepas pandai. Maka sebab itulah dalam masalah ni Sayyidina Uthman dia merujuk pada bacaan apa hak dia dengar daripada hak umum
daripada sahabat-sahabat merujuk pada mushaf yang ada pada Hafsah dan apa yang dibaca oleh Zaid bin Sabit. Dalam masalah ni kita kira apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan Abu Darda ni sudah mansukh. Memanglah satu ketika dulu dibaca lagu tu, tetapi kemudian dibaca dengan ada wama, ada tambahan wama khalaqaz zakar, wama khalaqa, ada tambahan wama khalaqa. Jadi kesimpulan di sini dalam bab membaca Al-Quran ni macam mana kita nak baca, baris macam mana, huruf macam mana, itu kita kena ambil secara talaqi bil musyafahah, ambil mulut daripada tok guru. Tak boleh ikut radio, ikut internet ke apa semua dah. Tapi kalau online lagu mana guna Zoom, lagu mana? Kalau kita mana guru tu dengar molek baca anak murid, dia nampak sebutan mulut anak murid tu, ataupun kalau hak mahir dah, dia tak nampak pun dia dengar, dia tahu dah. Kalau arwah baca tu jadi muncul mulut bagi hatta dia baca dia baca arwah tu maknanya muncul mulut. Sedangkan bagi hatta ni dia tak perlu muncul mulut. Jadi dia boleh kesan orang baca tak betul dengan tak betul, betul dengan tak betul tu. Maknanya dia panggil kena interaktif, dua hala. Tapi kalau kita pasal qari hebat setara mana pun, Syekh Khalil Husairi, kita dengar baca dia, lepas tu kita tunggu, tak jadi. Dia kena kita tu kena baca depan tunggu betul hak mana salah, hak mana tak tepat bacaan tu. Dia kena cara talaqi bil musyafahah, ambil. Maknanya kita sebagai anak murid kena tengok mulut tok guru tu macam mana. Tok guru tu dia boleh tengok nampak kita sebut macam mana. Hak mana lari, hak mana tahu itu dia boleh betul. Habislah berkenaan dengan qiraat bacaan. Kemudian bab 51, babul awqatil lati naha anis salati fiha. Hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala syahida 'indi rijalun mardiyuna wa ardahum 'indi Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi hatta tashruqa asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memberitahu bahawa beberapa orang yang saya senangi, dan orang yang paling saya senangi adalah Umar Al-Khattab, telah memberi saksi. Mana semua tu kata kepada saya, memberitahu pada saya ataupun saya ambil riwayat daripada mereka ni, bahawa Nabi SAW melarang daripada semaya setelah daripada subuh sehingga cerah matahari, tinggi matahari, dan setelah daripada semaya asar sehinggalah terbenam matahari. Maknanya di sini orang panggil Ibnu Abbas ni, oleh kerana dia ni sahabat kecil, dipanggil Sigharus Sahabah, sahabat orang muda. Maknanya pada ketika Nabi wafat tu, umur dia tu balik ataupun bobo balik ataupun tak sampai balik lagi, tetapi dia sebagai sahabat. Jadi dia ni tidak banyaklah hadis dia terima langsung daripada Nabi. Ada dia terima daripada Nabi, cuma banyak juga hadis-hadis yang dia tidak terima langsung daripada Nabi, tetapi dia pergi cari sahabat. Jadi ramai-ramai sahabat, kalau banyak Ibnu Abbas ambil riwayat ni adalah daripada Sayyidina Umar. Daripada Sayyidina Umar. Jadi butir dia apa? Nabi SAW larang daripada semaya
setelah daripada semaya subuh. Mana kalau seorang itu semaya subuh dah, dia tidak dibenarkan lagi daripada semaya sehinggalah matahari itu naik, memancar. Lepas tu kita nak buat ibadat. Nak buat ibadat pun kalau dah Nabi larang, maknanya ibadat ni dia ada waktu dia. Jadi maksud semaya yang dilarang ni, semaya lagu mana? Itu semaya hak tak ada sebab. Jadi semaya ni dia ada semaya bersebab dan semaya tidak bersebab. Antara semaya bersebab ni, contoh kita kata kalau seorang tu dia tidak sempat semaya qabliyah subuh, dia mari tu terima semaya subuh tu, jadi sudah semaya tu dia pun nak qada qabliyah tadi, boleh ke tidak? Boleh. Jadi itu termasuk dalam bab semaya bersebab. Kalau saja-saja ngatuk mengaji Quran, ngatuk zikir, nak semaya tak biar segar putih mata, tak boleh. Mana kalau orang tu sengaja tuju semaya tanpa sebab, tak boleh. Lepas daripada semaya subuh, itu dalam hadis kita akan baca nanti, hadis yang ke berapa? 475. Jadi maksud Nabi ni, atasnya kita tengok matahari setara tu dah nak mai tak boleh. Jadi qadar ni lagu mana? Qadar memancar matahari ni. Jadi kalau kita tengok dalam takwim kita tu syuruk tak? Syuruk tu maknanya matahari terbit. Maksud syuruk tu habis waktu subuh. Jadi lepas daripada semaya subuh, tak boleh semaya lagi. Tak boleh semaya dah. Semaya yang tidak bersebab, semaya sunat. Kemudian bila syuruk boleh semaya ke tak lagi? Tak boleh lagi. Sebab syuruk tu matahari tengah naik. Jadi tengah naik tu mana genda, baru boleh semaya. Ulama sebut qadar tinggi lembing. Qadar tinggi lembing. Jadi lembing tu panjang mana? Dia tidak pegalah kayu omotan. Katalah sedepa lah lebih kurang. Maknanya kalau maknanya dalam kira-kiranya semita suku. Semita suku. Semita suku kalau kira kut minit pula lebih kurang 15 minit. Jadi lepas pada tu barulah boleh semaya sunat. Tapi kalau kita katalah kita semaya subuh di satu masjid, tak, ataupun kita semaya subuh di rumah kita, tak ada berjemaah di masjid, kita nak pergi dengar kuliah subuh di masjid lain, kita pun siapa tu nak semaya kata tahiyatul masjid, boleh ke tidak? Boleh. Sebab bersebab. Maksud bersebab ni semaya tu kita boleh ayat apa kita semaya. Apa kita boleh semaya, yakni kita nak hormat masjid. Masuk tu sebagai menghormati masjid. Jadi itu semaya yang dituntut. Sebab dalam hadis pun ada sebut, bila mana seseorang itu masuk dalam masjid, fala yajlis qabla an yarka' rak'ataini. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Bila seseorang itu masuk dalam masjid, janganlah dia duduk selagi dia tak semaya 2 rakaat. Jadi umum hadis itu tak kira waktu lepas subuh ke lepas asar ke, dituntut juga dia semaya. Semaya 2 rakaat yang ringkas. Jadi merujuk kalau kata lepas pada subuh tadi, lepas lebih kurang 15 minit. Dah lebih kurang 15 minit. Jadi kalau kita nak semaya, panggil semaya duha, yalah boleh lah. Kalau 10 minit tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Setengah ulama kata kalau lepas 15 minit tu lah orang panggil sunat isyraq. Isyraq maknanya memancar dah matahari. Kalau syuruk ni
Matahari tu baru jenguk. Baru jenguk tu big. Bila sempurna naik tu, jadi itu 15 minit adalah orang panggil semaya isyraq. Semaya isyraq. Dalam riwayat walaupun tidak berapa kuat, dikatakan semaya pada ketika syuruk, pada ketika isyraq ni lepas daripada 15 minit syuruk ni, itu tanda apa, mendapat keberkatan rezeki, murah rezeki. Tidak kata tu ke waktu kerja lalu, tidaklah. Maknanya kita bermula dengan amal-amal rohani ni dulu. Jadi dari segi kaedahnya, setiap semaya yang bersebab, maka tidak mengapa dilakukan pada waktu larangan ni. Semaya tahiyatul masjid, semaya sunat wuduk ke, qada fardu ke, qada sunat boleh. Kata alihnya sunat mutlak. Sunat mutlak. Ada juga sunat bersebab tetapi dia bersifat umum. Contoh sunat istikharah. Sunat istikharah ni dia bersebab. Bapa semaya sunat ni sebab nak minta keputusan, nak cari pilihan yang terbaik. Jadi adakah boleh nak semaya istikharah ni pada waktu telaga? Jadi untuk semaya istikharah ni kena tengok dulu. Kalau kata apa, dia nak nikah, dia nak nikah, semaya istikharah, calon ni sesuai kodok dengan dia, dapat dia jaga agama ke tidak. Jadi dia semaya istikharah. Jadi dia nak semaya istikharah tu, adakah kalau dia tak semaya lepas daripada semaya subuh ni, kalau tak semaya lalu pada ketika tu, ada tergendala apa-apa benda? Kalau ada, dia dituntut semaya istikharah pada waktu tu. Kalau tidak menyebabkan dia terlupa satu benda, kalau tidak menyebabkan tergendala apa-apa benda, maka dia hendaklah tangguh istikharah tu. Jadi untuk semaya istikharah ni, dia apa, kena tengok sifat benda hak dia nak minta tu. Dia nak minta keputusan apakah yang terbaik. Allah Ta'ala nak pelapaskan hati dia ni, hak mana? Macam contohlah benda terluput, mudah takut terluput dah. Kita nak beli kereta kita nak tu dia kata dah, dia mau jadi ke tak nak beli kereta ni sebab ada orang nak main clear gini. Kalau dia mau tak jadi, orang ni nak ambil kereta. Jadi kita pun kalau kita nak nanti pukul 8 nak semai istikharah, nak sedap hati kita ni dah, Allah Ta'ala nak tunjuk keputusan lagu mana. Kalau nak nanti pukul 8, dia kau itu dah. Sedangkan kita ni walaupun teragak-agak nak beli, tapi Allah kau nak beli, cuma tak yakin kalau waktu set. Jadi kalau nak nanti pukul 8, dia kau lain, maka dia boleh istikharah sebelum waktu isyraq tu, boleh. Itu contoh dia lah. Contoh. Tapi kalau hak nak nikah tu dah, perempuan tu pun kata ikutlah nak berjawapan bila-bila dah. Hak tu lain cerita, hak tu panjang waktu. Jadi kena bezakan untuk semaya istikharah ni. Tapi kalau semaya tahiyatul masjid dah, lepas tu tak kira kita nak caca dulu dah 20 minit nanti syuruk baru nak semaya. Ataupun kita kata maghrib dah, maghrib 7:23 kita sampai 7 suku masjid dah. Kalau kita pakai hadis tak boleh semaya masuk waktu ni, jadi kita nak buat kan tu caca tunggu jadi semaya tahiyatul masjid, sebab itu waktu dia. Kemudian satu waktu lagi lepas daripada asar sehinggalah terbenam matahari tak boleh semaya juga. Sebab apa Nabi SAW larang pada dua waktu ni?
Ini bersabit dengan matahari. Matahari itu mula naik dan matahari mula nak terbenam. Jadi dua waktu ni, itu waktu orang-orang kafir menyembah matahari. Jadi Nabi SAW melarang daripada kita ni, daripada ambil waktu yang mana waktu tu waktu orang-orang kafir sembah matahari. Dan pada waktu tu jugalah syaitan duduk di antara dua matahari tu. Kira-kiranya syaitan duduk di antara, tanduk dia tu di antara matahari. Jadi matahari tu terbit tatlu baina qarnai syaitan. Jadi pada ketika matahari tengah naik tu, syaitan mari duduk tebing. Jadi seolah-olah demo tu sembah matahari, tapi pada hakikatnya sembah syaitan. Syaitan itu sembah dia. Dalam hadis satu lagi, waktu yang dilarang satu lagi, waktu matahari tengah tegak. Matahari tengah tegak tu, ni macam tu. Tak ada sini. Tak ada. Matahari tengah tegak, tak boleh juga. Jadi matahari tengah tegak tu dalam keadaan tak ada bayar, tak boleh semaya. Jadi nak semaya masa mana? Masa gelicit lah, masuk zuhur. Kecuali pada hari Jumaat. Ada pengecualian, kecuali pada hari Jumaat. Kemudian ada berikut hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Tidak ada sembahyang, mana tidak ada sembahyang ni, kira-kira kalau ada pun tidak sah, kalau ada pun tak jadi. Jadi bila begitu, ini dikira sebagai larangnya lah. Tak boleh. Mana tidak dikira semaya setelah daripada semaya subuh ni, sehinggalah tinggi matahari. Jadi tinggi matahari itu seperti yang kita urai tadi, lepas daripada 15 minit barulah boleh semaya. Begitulah. Hikmah dia seperti yang kita sebut tadi, taksir, menyerupai orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, yang mana mereka sembah matahari pada waktu itu. Kemudian wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams, lagu tu juga. Hadis 475, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taharrau bi salatikum tulu asy-syamsi wala ghurubaha. Hadis dia diriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu menanti-nanti untuk melakukan sembahyang kamu ketika terbit matahari dan tenggelam matahari. Jangan duduk nanti waktu tu. Tak boleh. Supaya juga kita nak sembahyang asar, dekat matahari nak tenggelam tu baru nak sembahyang asar. Tak boleh lah.
Jadi tak boleh tuju, tak boleh pilih waktu tu nak semaya sunat, tak boleh. Jadi qasak tu niat tadi, jadi menyerupai niat syaitan. Menyerupai amalan perbuatan orang kafir. Kemudian ada berikut hadis Ibnu Umar lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a hajibu syamsi fad'u as-salata hatta tabruza, wa idza ghaba hajibu syamsi fad'u as-salata hatta taghiba. Bila mana terbit kening matahari, maknanya lekung dia tu dah. Bila mana terbit matahari tu, mana nampak lekung dia tu, jangan kamu semaya sehinggalah matahari tu nyata. Mana naik tinggi, tak ada warna kuning dia, barulah boleh semaya. Apabila kening dia tenggelam, dah, maknanya sebahagia daripada matahari itu masuk bawah, jangan semaya. Tinggallah sembahyang, jangan kamu sembahyang sehinggalah matahari itu tak ada langsung. Jadi bila tenggelam tu baru boleh sembahyang. Maknanya dalam bab ni Allah Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kepada kita ada waktu-waktu dia. Jadi hendaknya semaya asar terutamanya di awal waktu supaya kita ni sempat dengan waktu malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bersilih ganti di kalangan kamu ni malaikat malam hak siang. Jadi malaikat hak siang naik, mari malaikat malam. Jadi waktu mana? Waktu awal tu lah. Jadi kalau kita lewat tunggu pada waktu matahari mula tenggelam ataupun matahari mula naik, itu waktu syaitan duduk bertenggek duduk nebeng di antara matahari. Sehingga seolah-olah matahari itu naik di antara dua tanduk dia. Kemudian bab berikut ni, bab ma'rifati rak'ataini allataini kana yusallihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-'asri. Ini bab pemberitahuan dua rakaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya lepas daripada asar. Maknanya tadi hadis-hadis kita baca tadi, hadis yang melarang kita secara mutlak tak boleh semaya lepas daripada subuh, lepas daripada asar. Kemudian ulama buat pengecualian, kecuali semaya yang bersebab. Untuk semaya yang bersebab ni tak apa. Jadi asas kepada ada pengecualian ni, yakni semaya yang bersebab, asas dia mana? Hadis 477 ni lah. Hadis 477 ni panjang. Kesimpulan kita nak sebut dulu minggu ni. Ada semaya tertentu yang Nabi semaya walaupun lepas daripada semaya asar. Jadi itu dirumuskan oleh ulama sebagai semaya as-salatu zawal asbab, semaya bersebab. Jadi untuk semaya yang bersebab ni tidak mengapa. Khatasnya sengaja tunggu matahari nak tenggelam baru nak semaya, tunggu matahari mula terbit sikit tu baru nak semaya. Itu Nabi larang. Jadi setakat itulah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.